Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah kiblat di dalam diri kita. Sebelum itu sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya ianya bermanfaat kepada orang lain juga. Saya doakan semua mendapat keampunan dan rahmat serta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tajuk pada hari ini ialah kiblat di dalam diri kita. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Pada diri kita terdapat jasad dan roh. Apa sahaja yang ada di luar diri adalah untuk jasad, dan apa sahaja yang ada di luar diri maka ada juga ia di dalam diri kita. Kiblat di luar diri adalah Kaabah di Makkah, maka itu untuk jasad kita. Hendaklah menghadap ke Kaabah, maka untuk jasad kita. Kaabah di dalam diri kita pula ialah hati. Hendaklah hati kita memandang di dalam wajah roh kita, iaitu hati memandang diri atau memandang di dalam wajah diri kita. Di dalam hadis Nabi, qalbu mu'minin baitillah, hati orang mukmin itu adalah istana Allah. Di dalam hati kita terdapat Kaabah atau kiblat di dalam diri. Perlu kita ketahui bahawa ilmu syariat adalah untuk diri jasad dan ilmu hakikat ialah untuk diri roh. Kita mempunyai jasad dan roh, maka hendaklah kita mempelajari keduanya. Maka kiblat untuk roh ialah hati dan kiblat untuk jasad ialah Kaabah di Makkah. Untuk mencari Allah, hendaklah ada kiblat kerana Allah itu tidak bertempat dan ia meliputi sekalian alam dengan zatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Jasad dan roh hendaklah ada kehambaan. Jika jasad sahaja ada kehambaan, maka ia tempang. Dan jika roh sahaja ada kehambaan, maka ia juga tempang kakinya dalam menuju Allah. Maka hendaklah syariat dan hakikat perlu digabungkan. Syariat untuk jasad dan hakikat untuk roh. Jika kita tidak tahu kiblat hati, maka orang itu tidak akan khusyuk solatnya. Solat rukun ialah untuk kehambaan jasad, dan solat daim atau memandang ke dalam diri dan zikir hati adalah kehambaan roh. Kedua-dua di luar dan di dalam diri hendaklah ada sifat kehambaan. Jika tidak, kita sudah tempang perjalanan mengenal Allah. Bayangkan orang tempang bagaimana? Susah kan mahu berjalan? Hendaklah dalam ibadat memandang diri atau memandang ke dalam wajah kita dengan hati bagi menandakan kehambaan untuk roh. Sesiapa yang tidak mahu jadi hamba dan dia ingin jadi Tuhan, maka orang itu telah tersesat. Kenapa mahu rampas takhta Tuhan, sedangkan kamu itu dicipta oleh Allah? Tahap paling tinggi ialah hamba abdi di sisi Tuhan. Tuhan tetaplah Tuhan dan hamba tetaplah hamba. Jika mahu jadi Tuhan, maka buatlah bumi dan langit sendiri. Ingatlah bahawa kita ini sandaran sifat Allah dan bukannya kita ini Allah. Berbeza dengan orang yang fana kepada Allah, mereka selalu syatah atau terlatah akulah Tuhan, kerana dia sudah diseliputi sedap dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dan hadis keseluruhannya suruh kita jadi hamba dan bukan jadi Tuhan. Maka sesiapa yang rampas takhta Tuhan, dia sudah kafir zindik, iaitu kafir lagi jahil. Tanda kehambaan itu ialah solat 5 waktu dengan jasad dan solat daim dengan hati dan roh. Barulah sempurna kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiblat di dalam diri kita ialah hati dan hendaklah memandang ke dalam wajah diri kita untuk tertuju pandangan kepada hati. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tatkala Allah suruh sujud kepada Adam, maka semua sujud kecuali iblis. Arti dari sudut ilmu hakikat ayat tersebut ialah sesiapa yang tidak memandang diri dan pandang ke dalam wajahnya, maka ia sudah menjadi iblis, kerana sujud itu di dalam diri ialah memandang diri wajah kita. Begitu juga dari sudut ilmu syariat. Jika kita tidak sujud dengan jasad kita, maka kita sudah jadi iblis. Jadi hendaklah solat dan pandang sujud ke dalam diri kita. Perlu fahami bahawa ilmu syariat adalah ilmu tersurat dan ilmu hakikat pula ialah ilmu tersirat. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tatkala Allah suruh semua sujud kepada Adam, maka semua sujud kecuali iblis. Kenapa Allah suruh sujud kepada Adam? Kalau dalam ilmu tauhid, maka orang itu telah syirik. Kenapa? Pasti ada ilmu tersirat di situ.
Adam merujuk kepada jasad kita. Sujud ialah pandang wajah di dalam diri kita. Barulah dipanggil sujud kepada Adam. Dalam ayat tersebut menyebut kecuali iblis. Bermaksud sesiapa yang tidak memandang diri atau memandang ke dalam wajah dirinya, maka dia sudah menjadi iblis. Jika terputus memandang diri, maka dia sudah iblis. Tetapi dalam ilmu syariat memang betul-betul ada kisah antara iblis tidak mahu sujud kepada Adam itu. Itu syariat, iaitu ilmu untuk jasad. Ilmu ini ialah ilmu hakikat. Sebab itu para wali Allah jika terputus sesaat mengingati Allah, maka dia hukum dirinya sendiri kafir kepada Allah kerana dia memahami akan ilmu ini. Jika dia terputus dari sujud batin, maka dia telah menjadi iblis. Ini tahap wali Allah. Lepas tu kita berapa juta kali kita putus dengan Allah? Fikirkan bersama. Untuk kita semua sampai kepada Allah, hendaklah berusaha supaya tidak boleh putus sujud batin ini, iaitu kiblat hati ini. Barulah sampai ma'rifatullah. Fazkuruni azkurkum. Jika kamu ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ini kata Allah. Maka hendaklah kita sentiasa ingat kepada Allah dengan zikir hati dan pandangan kiblat hati atau sujud batin, supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Setiap matamu berkelip dan setiap nafasmu keluar dan masuk, kamu perlu ingat kepada Allah. Semoga bermanfaat semua. Selamat beramal. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Wassalam.